Terus lagi kita pergi, nak laju sikit lagi. Sejarah juga membantu kita untuk memahami, kata Syekh Qaradawi, menjadi dalil besar bukti kesan kehidupan beragama. Kalau agama nak dibuktikan dengan nas, terbatas. Agama dibuktikan dengan sejarah. Macam mana nak buktikan sejarah? Saya terus pergi kepada contoh supaya kita cepat sikit. Kita boleh lihat kepada bagaimanakah ahli sejarah merumuskan pemahaman mereka tentang Banda Ur, kaum Sumer, iaitu tamadun ketiga, jika tidak silap saya, di kawasan Mesopotamia, Iraq pada hari ini, yang mana excavation yang dibuat terhadap Banda Ur, asalnya mereka pengembala kambing, jalan-jalan masuk dalam gua, mereka jumpa gua, dekat gua tu ada tembikar, ada beberapa bahan sejarah yang begitu lama, jumpa yang tu saja. Nampak macam ada something je ni, korek, akhirnya dapat satu kompleks yang tertanam. Dan ini namanya ialah zigurat. Zigurat ini adalah center, adalah merupakan pusat bandar di mana tinggalnya kaum Sumer. Di dalam Mesopotamian punya civilization lah di situ. Dan zigurat Banda Ur ini Banda Ur, di tengah-tengahnya itu adalah zigurat. Zigurat ini adalah rumah ibadat. Jadi rumah ibadat mereka lah. Jadi bagaimanakah ahli sejarah interpret benda ni? Bila mereka korek, saya juga sudah nyebutnya beberapa kali dalam kuliah sebelum ini. Model tak banyak lah, repeat point sama kan ya. Bahan-bahan yang mereka jumpa agak unik. Mudahnya macam ni. Ada rumah. Rumah ni barang mahal, rumah ni barang murah. Rumah ni barang mahal, rumah ni barang murah. Rumah ni pinggan korel, katalah betul kata sebutan ni kan ya. Pinggan lah. Rumah sebelah pinggan free, beli Colgate kotak besar, katalah contohnya ya. Lepas tu rumah ni barang-barang mewah, rumah ni barang-barang biasa. Ini berbeza daripada kesan cari gali di setengah-setengah lokasi lain, seperti di Petra, dekat Jordan, yang mana kalau barang tu barang mewah, semua barang mewah kat situ. Barang murah-murah ni semua dekat tempat lain. Maka mereka interpret bahawa penduduk di Banda Ur ini, orang kaya dan orang miskin duduk di tempat yang sama. Dan itu tidak mungkin berlaku kecuali penduduk di situ harmoni. Dan mereka menikmati rasa sense of equality. Kita ni setaraf. Kalau kita faham pada kehidupan kita hari ni, macam itulah yang saya sebut sebelum ni kan. Maknanya kalau di Malaysia dia tak macam tu kan. Orang-orang yang berada macam tuan-tuan dan perempuan ni duduk Bukit Damansara, Bukit Semantan kan, duduk area-area tu. Kalau orang macam saya ni Parit, Dindin, Kuala kan, maknanya duduk tempat-tempat yang macam tu lah. Jadi ada pengasingan. Tidak di Ur. Di Ur orang kaya orang miskin duduk lebih kurang sama. Macam di setengah-setengah bandar di Eropah hari ini, seperti di Dublin. Kalau tuan-tuan pergi ke Dublin, kita akan dapati projek-projek perumahan, rumah sejenis saja. Dia tak ada rumah RM40,000. Katalah contohnya, saya tengok dekat, masa saya nak pergi Ulu Yam, saya lalu dekat Selayang tu ada penempatan rumah murah kan, yang kerajaan di Selangor buat ke, saya tak pasti siapa yang buat. Saya tak ingat nama taman dia. Tapi saya takut tengok rumah tu. Sangat kecil, dinding nipis, rupa cantik tapi sangat kecil, dinding nipis, bumbung nipis. Saya rasa macam kalau saya tersepak batu, saya terlanggar rumah tu, saya takut roboh rumah. Ya Allah, sampai hati buat rumah macam tu yang begitu dhaif kan, walaupun cantik sebab rumah baru buat, rumah kos paling rendah lah saya rasa. Dalam masa yang sama ada orang buat rumah, dia punya reban ayam RM500,000. Tu saya exaggerate lah tu kan ya. Rumah dia 10 juta, reban ayam dia RM500,000. Pagar rumah dia gaji setahun kita. Katalah contoh begitu. Jauh tak beza. Di Ireland tak macam tu. Di Dublin, rumah yang saya duduk, sebelah rumah saya konsultan, gaji tak berapa puluh ribu euro basic payment. Sebelah rumah dia plumber, sebelah rumah dia pemandu teksi. So ada macam-macam jenis orang. Siapa yang kaya, yang sangat-sangat kaya ni, mansion. Mansion tu lah, rumah agam ya, dekat tengah-tengah begitu. Tapi umumnya masyarakat orang kaya orang miskin duduk lebih kurang di tempat yang sama saja.
So masyarakat di Ur macam tu. So kenapa macam tu? Akhirnya mereka interpret, mereka menikmati sense of equality, orang kaya orang miskin duduk sama-sama. Macam mana mereka boleh menikmati sense of equality? Sense of equality hanya wujud dalam sejarah. Seperti Ibn Khaldun juga ada menyebut, dia kata tamadun yang maju hanya tamadun yang berasaskan kepada sama ada prophethood, adanya kenabian, yakni ada agama, ataupun total propaganda. Hanyalah tamadun yang kuat agama, dan tamadun Ur kuat agama sebab center dia ialah zigurat, ialah zigurat, rumah ibadah dia. It's a religious community. Jadi bandar Ur merupakan bukti universal bahawa yang mengharmonikan kehidupan manusia ialah agama. Dengan agama, manusia akan menikmati keadilan. Dengan keadilan, mereka akan bekerjasama, cooperate. Bila mereka cooperate, civilization akan naik. Dan ini bukan orang Islam cakap. Orang bukan Islam yang conclude benda ni tadi. Dan bila mereka conclude, ia menjadi bukti kepada kita tentang nilai agama dalam kehidupan. Cuma Eropah macam mana nak faham? Eropah memang satu tamadun yang complicated yang ada sekarang ni. Mereka tidak beragama, so-called tidak beragama, tetapi mereka mempunyai ciri-ciri sebuah tamadun yang committed dengan agama. Membela orang miskin, membela anak yatim, menentang kezaliman. Ya, semua itu adalah tamadun, ciri-ciri tamadun yang pegang agama. Tapi Eropah tak pegang agama. Tapi itulah karakter mereka sekarang. Kita yang pegang agama ni, ya Allah, berpuluh-puluh tahun orang zalim tak bergerak kan ya. Maknanya macam mana jadi macam tu. Okey, itu satu point. Kita ke depan sikit lagi. Risau saya panjang ya. Sejarah juga adalah alat untuk memahami realiti semasa. Apa yang berlaku pada masa ini, nak memahaminya, patah balik ke belakang, kepada sejarah. Ayat ini dipilih oleh Syekh Al-Qaradawi. Beliau untuk mahu menunjukkan kepada kita bahawa apabila orang-orang musyrikin membuat dakwaan, wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, apabila mereka membuat statement yang begitu, kadzalika qala allazina min qablihim, benda yang sama juga diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. So poinnya dalam ayat ini, Syekh Al-Qaradawi nak menunjukkan bahawa perangai-perangai semasa pernah dilakukan benda yang sama oleh generasi sebelum kita. Okay, itu very basic. Saya nak datangkan contoh tentang hal ini. Saya bawakan kepada bagaimana nak menunjukkan dengan baca sejarah kita akan faham trend keberagamaan. Bila kita baca sejarah Eropah, kita akan bertemu dengan tiga peringkat ini. Selepas berlakunya Renaissance Eropah di Itali, kemudian merebak ke tempat-tempat yang lain ya. Maknanya masyarakat Eropah beralih daripada zaman agama yang gelap itu kepada zaman yang disebut sebagai rationalism. Semua benda ditentukan benar atau tidak berdasarkan kepada keputusan logik akal. Okey? Dan dari situlah datangnya sains, daripada situlah datangnya empirical studies untuk menilai kebenaran satu-satu benda. Baik. Tetapi apabila semua benda dirasionalkan, rasional, semua benda kena dalil, semua benda kena ada bukti, semua benda kena ada evidence based, menyebabkan masyarakat menjadi gersang jiwa mereka. Dan kegersangan jiwa itu menyebabkan mereka menimbulkan salah laku yang sukar untuk dirawat. Antaranya ialah dalam kemajuan mereka itu, kaum wanita tercicir daripada mendapat peluang yang sama dalam pendidikan. Jean-Jacques Rousseau yang saya kata social contract tadi nak address point ni. Kalau address secara debat, argument, mungkin tak jalan. Maka dia telah menulis satu novel bertajuk Emily. Ya, ada panjanglah tajuk, saya ingat Emily je lah, sebut novel Emily. Dalam novel Emily ini, watak Emily itu ialah watak seorang wanita yang menceritakan perasaannya apabila dia dinafikan hak untuk mendapat pendidikan. Novel itu sangat sedap, kira national bestseller lah kiranya macam tu. Dan bila masyarakat Eropah membaca Emily itu, mereka baru melihat sesuatu, bahawa pada diri mereka bukan hanya ada logik, diri mereka juga ada perasaan. Dan perasaan juga boleh membuat keputusan terhadap apa yang benar dan apa yang tidak.
Hebatnya Eropah, sebuah buku mencetuskan satu fenomena yang membawa anjakan kepada sejarah. So daripada rationalism, mereka pindah kepada era perasaan-perasaan. Romanticism. Romanticism bukanlah romantik bercinta, tetapi semua benda describe dengan bahasa perasaan. Lalu pada zaman inilah banyaknya syair-syair, kemudian lagu-lagu ke apa, Beethoven, Shakespeare tadi, kemudian gambar-gambar, lukisan apa semua keluar pada masa ini. Semua benda diromantikkan. Dan bila semua benda diromantikkan, romantik, orang muda hanyut macam tak berpijak di bumi yang nyata. Ada orang dah tak tahan, I can't take it anymore. Beralih kepada era yang berikutnya, iaitu realism. Realism ialah seruan yang memanggil manusia, enough is enough, back to reality. Orang miskin tak dibela, orang-orang yang tertindas tidak dibantu. Dan pada masa realism inilah keluarnya idea-idea yang sangat skeptik, seperti apa Nietzsche, macam mana tak nak sebut nama dia kan, yang kata God is dead, kill by itu. Bukan maksud dia God is dead, God is dead ya. God is dead tu God Christian version of God kan, maknanya yang telah mati. Maknanya seruan-seruan realism zaman-zaman inilah keluarnya idea-idea socialism ya, idea-idea yang agak radikal ya pada menuntut kemahuan mereka. Jadi benda ni kita baca dalam sejarah Eropah, nanti dia akan jalan ke depan lagi lah. Lepas realism ni macam-macam lah, berlaku revolusi industri, Perang Dunia Pertama, Great Depression, lepas tu Perang Dunia Kedua, zaman-zaman jazz apa semua, Broadway dekat US dan sebagainya, sampailah kepada zaman kita sekarang ya, Fukuyama, Samuel Huntington, Clash of Civilization, bla bla bla, September 11. Tu dia punya penandaan dia ya. Dan yang another event yang besar sekarang ialah Arab Spring ya, yang ditandakan dalam perjalanan ni. So bila kita belajar sejarah, tercungap-cungap saya masa baca sejarah ni, reflection dia ialah ini adalah pengalaman di Eropah, tapi bagaimana pula dengan pengalaman dunia Islam? Pada tahun 2006, 2007, kalau tak silap saya lah, pada masa itu masyarakat Malaysia ni menerima angin pembaharuan dalam beragama. Sebelum tahun 2005, 2006, tahun 2000 sampai 9, 98 tu lebih kurang zaman saya muda-muda remaja dulu tu. Zaman-zaman itu ialah zaman beragama secara tradisional. Biasa-biasa je lah. Apa yang ustaz ajar, kita terima, kita amalkan. Tuan-tuan puan ingat lagu Kereta Lembu, Highland Venue? Kereta lembu dari Melaka, lagu tu kan ya. Kat ujung tu mandi safar di pantai. Ya. Ada lagi benda-benda macam tu kan. Tu sedar kereta lembu Melaka, ujung-ujung ada pula benda syirik khurafat macam tu. Mandi safar di pantai. Ya, dalam lagu tu tak apalah, nyanyinya Hindu kan ya. Highland Venue, lagu terkenal lah masa tu. Tapi bila masuk tahun 2005, ustaz-ustaz baru balik daripada Jordan, balik daripada khususnya lah daripada Saudi, daripada Jordan, ada sebahagian daripada Mesir, daripada Yaman, membawa satu gelombang baru dalam beragama. Jangan taklid-taklid, kena ada dalil, rujuk pada Quran dan Sunnah. Betul tak? Betul. Penting tak? Penting. Tetapi dia punya gelombang dia banyak sangat, sehingga mana dalil, tak ada dalil, bid'ah, tak ada dalil, bid'ah, tak ada dalil, bid'ah, tak ada dalil, bid'ah. 2005, 2006, 2007 pening. Bukan saya pening, orang kampung saya pun pening. Kampung sebelah saya, tak boleh sebut kampung mana lah ya, kat Ipoh tu, membatalkan kuliah subuh. Saya pergi, kenapa tak ada kuliah subuh? Dia kata batal kuliah subuh. Kenapa? Kami tak nak ustaz ada subuh kat surau kami. Pasal apa? Datang seorang ustaz marah kami. Kenapa baca kunut? Tak ada kunut, bukannya sunnah. Jangan kunut. Dah kami pun tak ada dalam kunut. Minggu depan ustaz lain pula datang. Kenapa tak kunut ni? Astaghfirullahalazim. Wahabi ke? Syafi'i kunut. Kami pun kunut balik. Minggu depan datang ustaz lain pula kata, kenapa kunut ni? Jangan kunut. Kejap kunut, kejap tak kunut. Akhirnya keputusan mereka, jangan buat kuliah subuh. Jangan bagi ustaz datang surau kita pagi Jumaat, pagi apa ni, subuh. Sebab kalau ustaz datang pening. So suka hati kita orang lah nak kunut ke tak kunut, kata dia orang kan. Akhirnya jadi macam tu. Ya. Jadi pada masa itu saya bukan ahli nujum kan. Dan orang lain pun fikir juga, tapi saya sekadar cerita apa yang saya pernah tulis. Tulis tu mungkin saya seorang je baca kan, saya tulis tu. Saya risau dengan kesedaran tersebut. Kesedaran tersebut bagus. Dia adalah
Islamic version of rationalism. Everything must be rationalized, iaitu evidence based, which is the substance of Islam. Tetapi bila dia tidak diurus dengan baik, dia telah mencetuskan satu fenomena yang meresahkan masyarakat. Anxiety. Ya, anxiety. Saya balik daripada UIA, naik komuter, naik LRT, tak ada lesen lagi masa tu. Nak sambung tukar LRT ke Ampang, saya semayang dekat Masjid Jamik Kuala Lumpur lah, semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, saya sampai lambat, saya semayang dengan jemaah lain dekat luar. Ustaz kuliah maghrib dekat dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah malam ni kita akan membincangkan tentang 6 sifat mahmudah dan 6 sifat mazmumah yang mesti diketahui oleh umat Islam. Saya dengar dari luar tu, okey, sedap tajuk ni, bolehlah dengar bahan-bahan, boleh kita nak tambah idea, nak ceramah kan. Nantilah lepas isyak kan saya sambung baliklah perjalanan nak balik ke Ampang ni. Jadi saya pasang lagi telinga lah, masuk ke dalam. Ya. Jadi 6 sifat mahmudah, 6 sifat mazmumah ni adalah benda yang dibincangkan oleh ulama-ulama kita dulu. Ini yang penting dalam agama kita. Tapi bila ada tapi siap ya. Tapi inilah perangai orang-orang sekarang. Dia kata ini benda-benda sufi. Benda sufi ni sesat. Inilah perangai orang sekarang, kira nak menyesatkan orang je. Itulah yang berlaku sekarang bila dah tak ada, dah tausnya orang dah jadi perangai macam pang. Langsung tak sentuh nama mudah sampai habis kuliah maghrib. Langsung tak ada benda tu. Jadi saya yang kata mana ke dia nama mudah nama semua tadi kan. Saya sebagai orang yang belajar, ada sedikitlah pengetahuan, saya boleh merasionalkan keadaan tu. Okey ustaz, maknanya ustaz kata nak nama mudah tapi tak ada. Tak apa, okey, saya dengar je lah isu-isu semasa yang disebut tadi kan. Tapi kerisauan saya ialah bukan semua orang pergi surau nak cari ilmu. Ramai orang datang surau kerana nak mencari ketenangan, nak rehat, nak rasa tenang, nak mengingat Allah SWT, nak hadir ke majlis ilmu untuk merasai kemanisan beragama. And yet datang je majlis ilmu, pening kepala. Datang majlis ilmu, orang gaduh. Datang majlis ilmu, ustaz ni hentam ustaz ni, ustaz ni hentam ustaz ni, orang ni hentam orang ni. Serabut. Bila serabut, akhirnya masyarakat jadi anxiety, jadi gelisah. Bila mereka gelisah, mereka tetap perlu mencari keperluan rohani mereka. Dan saya tulis pada masa itu, saya khawatir kegelisahan ini akan membawa kepada kesesatan-kesesatan. Kesesatan kenapa? Sebab dalam kesesatanlah wujudnya ketenangan. Kesesatan yang pertama, yang purely sesat lah, ajaran sesat. Pemegang PhD jadi pengikut ayah pin. Tak masuk akal, kita kata. Memang tak masuk akal. Sebab orang buat keputusan join ajaran sesat bukan atas logik akal, tapi kerana emosi. Maka ajaran sesat tersebar. Anti hadisnya pun cerita tu satu bab lah. Tapi yang kata ajaran sesat yang keluar sini lah, ayah ni, tok ni lah, pakcik ni lah, apa semua, habis keluar belaka tu. Pagar kuning kita kecil yang saya tengok masa saya sekolah rendah dulu, ya, ajaran tok apa tah dekat Lenggong dulu, yang orang kata mencabar tok guru ni makan apa? Makan belacan satu ketul besar tu untuk membuktikan kebenaran agama dia. Membuktikan kebenaran agama, makan a loaf of belacan. Tu yang saya ingatlah. Keluar balik buku tu. Buku dah hapus dah, keluar balik. Orang mencari kesesatan. Okeylah, itu yang sesat, clear sesat. Yang bukan sesat ni, tapi fenomena baru. Orang tak nak dah majlis-majlis agama yang logik-logik. Orang nak majlis agama yang romantik. Laukana bainana, cinta Rasulullah merindui kita, kita rindukah pada dia? Nasyid, berzanji, sikit, banyak. Dulu kat surau, dulu kat pencit, dulu kat majlis anak berendoi ke turun ke tanah ke lepas anak kecil semua. Lah ni sampai ke radio, sampai ke TV. Maulidur Rasul, Hijrah, Isra' Mi'raj, bawa lah apa pun tajuk semua cinta Nabi. Majlis nangis. Syair. Ya Rasulullah, kalaulah kami ada bersama kamu, ya Allah, cinta. Tu mood sekarang. Romanticism. Dalam suasana ini ada anak muda yang gelisah. Merapu dah ni. Enough is enough. Udah lah tu. Orang miskin tidak dibela. Orang zalim dibiarkan berleluasa. Keluar idea-idea sosialis, Marxism.
bla 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 semua, apa buku-buku underground, ya, buku-buku dubuk yang saya pun baca juga, yang dubuk-buk semua tu, habislah keluar tu idea-idea anti establishment. Mana datang tu? Realism. Mendesak orang supaya kembali ke alam nyata. Jadi poin saya ialah, bukan saya kata kan betul dah cakap jadi macam tu, sebab dah tulis dah artikel tahun 2005 tu. Manhaj salaf dan krisis hati, lebih kurang macam itulah tajuk yang saya tulis. Aku salafi, anakku bagaimana? Saya tanya soalan tu pada tahun 2008 2007. Kerisauan tersebut, dan itu yang sedang berlaku sekarang. Ya Hana, tutup lampu, buka handphone lang gelap macam disco. Ya Hana. Bukan masalah ya Hana tu, tapi itulah inting sekarang. Itu yang orang nak. Buat majlis ceramah ilmu seorang Muslim. Ada 87 orang datang. Tak adalah. Benda-benda logik-logik akal-akal orang tak nak. Ya, dia nak cinta Nabi, mahabbah ke perdana-perdana mega-mega selawat semua ni. Ya, UKM berselawat, USM berselawat, Bangi berselawat. Tu ramai datang. Dan benda tu bukan kita kata kita dah jangkakan, tetapi itulah yang akan terjadi. Kesan daripada 2005, 2006, 2007 semasa kita nak sedarkan masyarakat agar mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, kita tidak perbaiki kesan-kesan sampingan daripada keterlaluan menekan dalil. Dalil. Penting. Tak masalah. Saya bukan kata ya Hanana ke apa semua yang pening-pening sekarang ni semua, salahnya ialah kerana salah puak-puak salafi 2007. Bukan macam tu poin saya. Isunya bukan siapa salah siapa. Poinnya ialah siapa baca sejarah, dia tidak akan terikut-ikut dengan trend semasa. Dia akan perhatikan ni sebenarnya macam mana. Dan itu bukan makna dia ni bagus sangat. Oh, akulah yang above everything. Oh, ya beyond everything. Saya bukan part of trend ni, saya bukan part ni, saya sentiasa merhatikan anda semua. Oh, itu dah hangkuh pula lah namanya. Tapi Syekh Qaradawi suruh baca sejarah supaya dengan baca sejarah kita alert dan faham sekarang ni sebenarnya apa. So, fenomena berzanji, marhaban, bersyair, semua benda ni, adakah baik, adakah buruk? Mungkin jawapannya bukan baik, bukan buruk. Tapi jawapannya ialah, kalau benda ini terlalu berleluasa, apakah yang patut dijangkakan in the next 5 years? Rationalism, romanticism, realism memakan masa ratusan tahun untuk peralihan trend. Tapi kita kena ingat, kita hidup di zaman revolusi ketiga terpenting dalam sejarah manusia. Selepas revolusi pertanian, revolusi industri, kita sekarang hidup di dalam revolusi teknologi maklumat ni, fakulti ni lah. Dan revolusi teknologi maklumat ini menyebabkan perubahan trend berlaku sangat pantas. So benda-benda yang memakan masa 100 tahun dulu, it can happen within a year or even less, kerana kepantasan trending tadi tu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Syekh Qaradawi suruh belajar sejarah supaya kita alert dan faham apa yang sedang berlaku di keliling kita. Okay, the last one, bahagian sejarah ni. Ni saya dah letaklah, ada dalam nota tuan-puan. Ya. Bahagian yang terakhir daripada sejarah ni adalah untuk memahami ideologi. Macam mana memahami ideologi? Bila kita belajar sejarah, ada satu soalan yang ditanya pada saya, ialah tentang ism-ism ni. Secularism, liberalism, socialism. Semua istilah ini sifatnya adalah konvensional. Maknanya it has its own meaning, connotation, it has its own history, dan kita tidak boleh saja-saja pi guna istilah tu dan bagi makna baru. Ya. Ia masuk dalam poin yang di sinilah, iaitu dengan belajar sejarah kita akan faham dari manakah munculnya ism-ism tadi tu, yang suffix ism-ism kat ujung tu, liberalism, socialism, islamism, pan-islamism kalau dalam konteks kita. So semua benda tu datang daripada mana? Negara Islam, memperjuangkan negara Islam, memperjuangkan khilafah. 300 tahun dulu ada tak benda tu? 400 tahun dulu ada tak benda tu? Kalau tak ada, kenapa tak ada? Kalau ada, bentuknya macam mana? Adakah Daulah Osmaniyah 1299 menegakkan kerajaan Osmaniyah? Sultan Osman sebagai pengasasnya kata, kita kena berjuang untuk menegakkan khilafah Osmaniyah. Dia sebut macam tu ke? Ataupun macam mana? Apa yang dia buat pada masa itu? Kemudian Barat, Revolusi Perancis, fraternity, liberty, freedom.
slogan-slogan yang membentuk revolusi Perancis. Dari mana datangnya slogan tersebut? Liberalism. Liberalism asalnya apa? Orang yang memegang yang liberalism ini, apa poin yang mereka nak highlight pada liberalism? Adakah membebaskan diri daripada agama? Not necessarily. Ada konteks sejarah yang berlaku menyebabkan mereka menyuarakan tentang perlunya satu form of liberal diketengahkan untuk enhance individuality ketika mana manusia hilang kepribadian individunya apabila diserapkan dalam kehendak society. Liberalism, daripada liberalism keluar neoliberalism dan sebagainya, kena analisa fakta sejarah. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku The Failure of Political Islam, Oliver Roy, tajuknya Kegagalan Politik Islam. Sakit hati tak baca? Nah ya, sakit hati, tapi tak perlu sakit hati, baca dalam tu. Dan beliau menjelaskan dalam tu faktor-faktor yang membawa kepada kegagalan Islam sebagai kuasa politik sangat banyak. Salah satu fenomena yang dianalisa dalam buku itu, The Failure of Political Islam, ya, Oliver Roy, kalau tidak saya nama penulis dia, ialah kebanyakan kader kepada gerakan Islam terdiri daripada pelajar kejuruteraan. So engineering student menjadi punca kegagalan politik Islam. Bukan menjadi punca. Tidak membantu untuk empower gerakan Islam itu kerana idea-idea memperjuangkan negara Islam, politik Islam ini diterima oleh pelajar engineering tetapi tidak mendapat sambutan daripada kalangan pelajar social sciences. Falsafah, sejarah, political science. Mereka ni tak minat nak join usrah, nak join tamrin-tamrin semua ni. Tak ada dalam buku Alfred. Dan dia menganalisanya di Morocco, menganalisanya di Algeria, di Turki, termasuk juga di negara kita. Kenapa? Salah satu cara mudahnya yang boleh saya sebutnya, orang-orang engineering belajar engineering. Bila dia masuk usrah, nakib dia kata apa? Sekularisme sesat, bertentangan dengan Islam. Sekularisme ialah memisahkan agama daripada kehidupan. Ada dalil Sobri, Syekhul Islam Takhir Daulah Osmaniyah, sekularisme jalan pintas untuk murtad. Pelajar engineering dengar, dia suka dengar. Oh, Masya Allah, inilah pentingnya belajar Islam ni. Aku belajar engineering, tak tahu benda-benda ni. Terima kasih nakib, terima kasih mursyidku, terima kasih ketuaku, terima kasih ketua kawasanku, semua-semualah. Dia appreciate isi kandungan usrah. Tapi pelajar-pelajar history, pelajar-pelajar political science, pelajar-pelajar sosiologi, dia belajar sejarah tu. Secularism ni start daripada mana? Secularism ni apa dia punya sejarah dia? Apa konotasi dia? Apakah secularism ini semudah apa yang diperkatakan itu? Kalau secularism memisahkan agama daripada kehidupan, kalau kerajaan Daulah Osmaniyah menjabatan-jabatankan pentadbiran keagamaan dia, adakah itu bukan sekularisme? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membentukkan Piagam Madinah, bukankah Piagam Madinah yang memberikan kedudukan yang sama kepada penduduk Madinah itu sebagai satu form of secularism, liberalism? Kalau sekularisme menuju kepada murtad, Daulah Osmaniyah buat apa? Kerajaan Abbasiyah apa ceritanya? Era Nabi Muhammad SAW, macam mana nak justify? Oh, nakib ni, he's talking bullshit. He understand nothing about what he's talking about. I don't belong to this group. Ini grup dia cakap benda yang dia pun tak faham apa dia cakap. Maka orang-orang social science tak join kaderisasi gerakan Islam. Dan itu menyebabkan berlakunya kecacatan dalam proses membentuk gerak kerja gerakan Islam. Sebab orang social science ialah orang yang mengkritik ideologi, menganalisa ideologi dan mengemaskinikannya. Tapi orang-orang daripada hard science, pelajar medik, pelajar engineering, kecuali kalau dia juga membaca, mengkaji, tapi by default dia as a student, dia akan rasa inferior bila dia masuk dalam kaderisasi. Ya, I am half Islam. I am half Muslim, half lagi robotik. Which is religionless. So separuh Islam saya nak melengkapkan separuh yang tak ada tu, takkanlah I nak berhenti jadi ustaz kot. Ada juga yang berhenti terus masuk ngaji agama. So joinlah aktiviti-aktiviti gerakan Islam. Maka engineer, doktor ni kalau tak kena gaya,
jadi kerah jegang otak dia, lebih tidak empirikal daripada ustaz-ustaz yang bawa usrah dia tu. Sebab sokongan dia tu kerana orientasi otak dia tidak mengkritik teori. Orientasi otak dia ialah aplikasi. Ya, dia jadi begitu. Maka Syekh Yusof Qaradawi kata, baca sejarah. Itulah jalan keselamatannya. Kamu nak bercakap tentang liberalism, kamu nak bergaduh dengan sistem Islam, kamu nak attack Komanggo ke apa dan sebagainya. Okey, first, baca sejarah liberalism. Use the term properly. Supaya jangan memperbodohkan diri, cakap benda yang tak betul. Yang orang-orang tak faham, salute kita. Orang yang faham, mengiling kepala. Masya Allah, apa jenis pemimpin cakap sampah sarap, garbage macam ni. Ya, habislah kepimpinan kita, habislah perjuangan kita kalau kita cakap benda yang mengaibkan diri kita sendiri. Solusinya apa? Baca sejarah. Saya gambarkan bagaimanakah ideologi berjalan dengan membaca sejarah. Kita melihat berlakunya revolusi petani 1928, Haji Abdul Rahman Limbong dekat Terengganu. Ya, dan juga sebelumnya ada revolusi Tok Janggut di Kelantan, sebelumnya juga ada revolusi Dahagi Singapura 1915, ya, kejadian yang berlaku. Kenapakah berlakunya revolusi petani 1928? Umat Islam di bawah kepimpinan Haji Abdul Rahman Limbong menentang polisi British. Berkaitanlah dengan isu tanah ke cukai ke apa semua, menentang. Maknanya punca kepada kejadian yang berlaku di Terengganu, puncanya berada di England. So, sila ke England dan kaji apa yang sedang berlaku di England pada masa itu. England sedang mengatur, merancang macam manakah nak menjajah tanah-tanah wilayah baru mereka. Kenapa England nak menjajah? England nak menjajah dua sebab. Sebab yang pertama, mencari bahan mentah untuk revolusi industri. Ini secara mudahlah kita katakan. Tapi sebelum itu, mereka perlu juga mencari satu justifikasi untuk meyakinkan rakyat mereka bahawa kita menjajah tempat lain is a noble action. Dan bukannya satu bentuk manipulasi yang negatif. So nak buat macam mana? Kena cari ideologi untuk support imperialism itu. Ideologinya, maka keluarlah satu idea yang dikenali sebagai Whitesman Burden. Whitesman Burden ni apa? Orang-orang putih menganggap kita orang-orang putih ni, orang putih ni maksud saya orang Eropah lah, ya. Tuan-tuan pun ada juga yang putih-putih kan, ya. Kita orang putih ni adalah orang yang lebih civilized, lebih bertamadun daripada orang-orang di belah-belah sana tu. Dan kita ni adalah manusia spesies yang lebih baik daripada mereka. Naturally, kita ada tanggungjawab untuk tolong tamadunkan mereka. Jom kita jajah mereka, bukan jajah, kita tolong tamadunkan mereka. Whitesman Burden. Whitesman Burden ni kena hati-hati, ya. Sebab orang Islam pun ada idea yang lebih kurang macam tu juga. Kita berada di pihak yang benar, agama kita yang benar. Maka kita ada tanggungjawab untuk mendakwah dan menghidayahkan orang-orang sana tu. Jom kita pergi tempat mereka, Islamkan mereka. So macam mana kita nak justify? Rumit juga tu. Tak apalah, kita ke depan lagi. Orang putih ada tanggungjawab untuk mentamadunkan orang yang tak berapa putih. Dari mana datang ideologi itu? Ideologi itu datang daripada teori evolusi. Bahawa spesies dengan spesies bertarung, spesies yang menang ialah spesies yang lebih kuat. Ia bukan hanya spesies haiwan dengan haiwan, tapi dia juga apply ke atas manusia. Maka teori evolusi ialah punca penjajahan, kata Harun Yahya. Tapi sebenarnya dia tidak begitu. Yang menggunakan teori evolusi ke atas manusia bukan Charles Darwin. Yang melakukannya ialah orang selepas dia. Antaranya Herbert Spencer, yang dikenali sebagai seorang social Darwinis. Apa social Darwin? Social ni manusia. Orang yang mengimplementasikan teori Darwin ke atas manusia. Maka kalau marah penjajahan, marah Herbert Spencer. Jangan marah Charles Darwin. Sebab bukan Charles Darwin yang mencadangkan bahawa ada manusia yang lebih superior daripada manusia yang lain. Sebab Charles Darwin adalah seorang botanis ke yang mengkaji tentang haiwan-haiwan semua ni dan berdatukkan seorang geologis. Tapi macam mana pun saya tetap tak setuju dengan teori Darwin. Sebab teori Darwin ni gini, teori Darwin ni salah. Kaji-kaji pula, teori Darwin bukan orang pertama yang membicarakan tentang evolusi.
evolusi telah dibicarakan lebih awal oleh orang Islam sendiri, iaitu Ibnu Misqueh. Ya, di sekitar kawasan Iraq, meninggal dunia tahun 1030. Dan karya Ibnu Misqueh itu, hipotesisnya mengatakan bahawa karya Ibnu Misqueh itu dikaji oleh Charles Darwin. Sebab Charles Darwin well versed in Arabic. So kalau marah dengan Darwin, belajar cakap Arab dulu. Ya, kalau cakap Arab tak erti, jangan kritik Darwin. Sebab dia boleh cakap Arab. So Ibnu Misqueh yang kaji. So kalau marah teori evolusi, jangan marah Darwin, marah Ibnu Misqueh. Ibnu Misqueh pula kenapa dia nak buat kajian-kajian semua benda ni? Dia nak buat kajian-kajian semua ni, ini saya buat secara mudah lah, sebab dia nak menjelaskan tentang beberapa maksud dalam agama kita orang Islam, iaitu kerana Al-Quran yang diturunkan di Mekah beberapa tahun sebelumnya, tahun 609 Masihi. So saya bukanlah nak mengada-ngada, exaggerate, kait-kaitkan semua, tapi apa yang berlaku di Kelantan pada tahun 1928 itu, ada rantaian kejadian yang berlaku sebelumnya, gini. So akhirnya ada boleh sampai kepada asas kita sendiri, iaitu daripada Al-Quran, ya, dan juga wahyu, kehendak wahyu. Dan bila kita belajar sejarah, kita akan nampak kejadian-kejadian itu tidak berlaku dalam vacuum. Kejadian itu berlaku adalah kerana berlakunya perpindahan ideologi dari satu zaman ke satu zaman, dari satu tempat ke satu tempat, dan membantu kita untuk faham dengan lebih baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berapa sekarang ni? 12.32. Letih tak? Patut tanya saya lah, letih tak Ustaz? Ya, letih. Tapi kena cakap jugalah. Okey, last part bahagian sejarah ni ada 2 slide lagi. Laju-laju saja di sini, jangan bimbang. Syekh Yusuf Qaradawi juga ada memberikan beberapa peringatan. Sebahagian peringatan tu face palm kat saya lah. Yang pertama, tidak tenggelam dalam perincian sejarah, tumpu kepada ibrah dan juga rumusan tindakan. Tu lama-lama sangat popek-popek pasal sejarah ni, orang tak ada kena-mengena pun. Maknanya jangan tenggelam dalam lambakan maklumat yang begitu banyak dalam sejarah. Kata Syekh Qaradawi, kalau you historian, you study lah history. Tapi sebagai seorang da'i, sejarah tu fokusnya ialah kepada ibrah dia. Ya, itu dia pesanan pertama. Yang kedua, para pendakwah juga perlu memiliki kepekaan dan kesedaran untuk meneliti juga memetik daripada bahan bukan sejarah. Maksudnya, sumber sejarah kita bukan hanya datang dari buku sejarah. Sumber sejarah kita juga boleh datang daripada buku yang tidak dikategorikan sebagai buku sejarah. Contohnya, apabila Nabi SAW, takut saya tersilap, dalam kitab fiqh dinyatakan tentang kaedah solat dalam perahu, ya, dalam sampan, katalah contohnya. So kita pun bahas fiqh dia. Fiqhnya sekian-sekian, nak kena menghadap kiblat ke, tak menghadap kiblat, masa bila nak menghadap kiblat, angkat takbir ke, boleh duduk ke, berdiri ke, itu fiqh dia. Tetapi cuba lihat buku itu dibincangkan tahun berapa, siapa, di mana. Maka kita dapat satu fakta sejarah daripada buku fiqh bahawa di zaman itu perahu adalah merupakan satu daripada alat pengangkutan yang digunakan pada masa tersebut. Maka kitab-kitab fiqh semasa, ustaz-ustaz semasa, janganlah bahas lagi macam mana hukum semayang atas perahu. Sebab sekarang ni orang tak pakai perahu dah, orang pakai perahu tapi di Tasik Titi Wangsa. Kan? Jadi bincanglah hukum solat dalam kapal terbang, hukum solat dalam kereta api, kan? Hukum solat dalam bas ekspres, supaya 800 tahun akan datang, 1000 tahun akan datang, bila orang baca catatan fiqh kita, oh, ini zaman orang naik kereta api balik Ipoh. Tak adalah dia tersalah faham, oh, mereka masih naik perahu. Kerana contoh-contoh yang kita bagi, kan, katalah begitu. Jadi maksudnya, bila kita baca buku-buku yang bukan buku sejarah, di dalamnya ada fakta-fakta sejarah. Maka Syekh Yusuf Qaradawi kata, para pendakwah mestilah alert, supaya baca apa pun, dia nampak elemen sejarah tu, lalu dia manfaatkan. Dan memang macam tu pun, ya, buku sejarah Islam, kalau dalam kategori kitab tarikh, terbatas. Tapi dalam kitab Al-Kharaj, ekonomi, ya, dalam katalah kita kata kitab fiqh, ya, di dalamnya ada banyak fakta sejarah. Okey. Itu. Seterusnya,
tidak tertumpu hanya kepada sultan dan pemimpin, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Maknanya sejarah, kadang-kadang sejarah sultan, menteri, pencipta kereta, pencipta alat ni, pencipta alat ni, itu je makhluk yang wujud pada zaman tersebut. Tak, itu sebahagian. Tapi sejarah itu macam sekarang lah. Ada manusia biasanya, salah seorang daripada pensyarah kami yang kami sangat bersedih kerana ketiadaannya sekarang, sebab dia dah tak boleh sambung kontrak dah 10 tahun dah kontrak di UKM. So telah bersara pada masa ini, Dr. Iman, ya, Dr. Iman Muhammad Abbas, yang menulis buku Daulah Osmaniyah Sultan Abdul Hamid tebal ni, ya, ada jual Pustaka Salam jual dalam bahasa Melayu, tesis PhD dia. Dalam kelas kami belajar dengan dia, dia ada sebut, dia kata salah satu kecacatan dalam penulisan sejarah umat Islam, khususnya Kepulauan Melayu, dia kata, dia sebagai orang Arab, dia orang Iraq, ya, dia kata ialah kerana kita tidak mengiktiraf kemahiran-kemahiran tinggi yang wujud dalam sejarah sebagai sesuatu yang dianggap pencapaian tamadun yang tinggi. Lalu kita tidak mencatat mengenai mereka, kecuali terjumpa sikit-sikit sana. Contohnya, ada orang Melayu mencari tiram, dia boleh menyelam 1 jam tak keluar. Itu adalah satu benda yang sangat tinggi nilai tamadun. Tapi tak ada orang catat. Tak ada orang mengkategorikan dia itu sebagai seorang pakar, alim dalam seni menyelam, sehingga dia mampu menyelam sejam tanpa menggunakan tank oksigen dan sebagainya. Jadi Dr. Iman kata sejarah Melayu telah terfokus banyak hanya kepada sultan, kepada menteri-menteri dan sebagainya, maka kita mendapat gambaran yang tidak menyeronokkan. Memanglah tak seronok kan baca cerita sultan kita, dia lah yang duk bagi tanah kepada penjajah British lah apa semua sebagainya. Fresh kita baca sejarah. Hari Jumaat kena doa. Okay, kan? Tak semain Jumaat, tidak, saya pun tak tahu kan, ya. Jadi maknanya akhirnya orang tak minat baca sejarah Malaysia, sebab baca sejarah Malaysia ialah baca tentang sultan, baca tentang bendahara, belajar tentang semana, belajar sejarah tentang hantuah yang tak wujud tak tidak, yang orang bincang lah kan. Bukan itu pendapat saya, maksud dia hantuah wujud ke tidak ke apa. Akhirnya itulah yang dia nampak tentang sejarah negara dia. Bosan tak? Memang bosan. Jangan tanya orang lain, tanya pelajar sejarah ni, sejarah Amerika, sejarah Rusia, ya, sejarah negara Arab tu beliak-beliak mata sampai malam baca 1000 muka surat. Sejarah Malaysia ngantuk. Sayalah sejarah Malaysia ngantuk. Sampai kata, ya Allah, apakah sumpahan yang kena ke? Am I being de-Malaysianized? Saya telah diragut kemalaysiaan saya, ya, sehingga saya mengantuk baca sejarah negara saya sendiri. Tapi nak rawat dia, kena ambil nasihat yang itu. Tinggalkan sultan, tinggalkan bendahara, tinggalkan menteri, tetapi kembali kepada sejarah dalam skopnya yang menyeluruh. Maka nak mendapatkan maklumat menyeluruh itu, saya kena keluar daripada subjek sejarah lah. Kena cari social history. Social history sangat asing di negara kita. Social history, apa orang Malaysia makan 400 tahun yang lalu? Dalam makanan ada catatan sejarah. Kenapa orang pantai barat ada resepi ikan cencaru goreng masak tauco? Di Kelantan, Pahang ke Terengganu ke mungkin tak berapa sangat. Kerana tauco asalnya makanan Cina. Masuk dalam resepi orang Melayu kerana interaksi yang banyak antara orang Melayu dengan orang Cina di pantai barat. Chef Wan mengamuk dekat Instagram, ya, kerana laksa mi nyonya, laksa nyonya tak rasa laksa nyonya. Pada pandangan saya, kemarahan Chef Wan sangat penting. Sebagai pakar dalam benda tu, argumen yang dia bagi ialah kalau chef sendiri mengkhianati resepi laksa nyonya, nanti orang tak tahu dah laksa nyonya sebenarnya rasa macam mana. Laksa nyonya, rupanya laksa bukan laksa nyonya. Kan? Jadi sedangkan dalam laksa nyonya ada sejarah. Keluarkan balik ingredient dia. Sejak bila orang di Melaka ni pandai pakai bahan ni? Bahan itu datang, ada orang yang bawa. Ada peristiwa sejarah yang berlaku. Maka sebab itulah akhirnya dalam laksa nyonya ada maklumat sejarah. Maka saya menyokong Chef Wan. Saya support Chef Wan kat Instagram, walaupun dia tak balas mesej saya kan, ya. Tapi maknanya saya setuju, sebab orang-orang macam dia kena maintain benda tu. Saya baca social history, nak baca orang zaman Daulah Osmaniyah. Daulah Osmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih.
Al-Fatih, Fatih. Ramai anak nama Al-Fatih kan sekarang ni kan ya. Al-Fatih sesaja. Bukan Al-Fatih seorang je. Dah lah Sultan ada 30 lebih. Syekhul Islam beratus-ratus. Menteri beratus-ratus. Ulama' beribu-ribu. Ya, semalam saya baca satu bahan yang saya baca berkenaan dengan tuduhan mengatakan Daulah Osmaniyah ini mundur sebab printing masuk lambat. Ya, ke zaman pemerintahan Daulah Osmaniyah. Ya, antara tuduhan yang dikenakan ke atas Daulah Osmaniyah. Tapi bila kita analisa balik, kita dapati apa yang berlaku tidak sepertinya. Apalah, nanti saya ambil. Sebab apa yang terjadinya ialah, saya rasa macam saya ada catat. Oh tak, saya tulis dekat Instagram saya. Kalau ada orang masuk lah malam tadi, saya letak kat Instagram saya. Basically apa yang berlakunya ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian nak membawa masuk teknologi printing. Tetapi seorang bangsawan daripada Itali spend masa 11 bulan dekat 17th century Daulah Osmaniyah. Dia duduk 11 bulan observe educational system. Madrasah, cara ulama'-ulama' mengajar, apa yang diorang ajar, pelajar ngantuk tak ngantuk dalam kelas, dia describe semua tu. Ya, dia kata mereka ni mula-mula sekali belajar, mereka belajar ilmu tafsir tentang agama mereka yang salah tu. It's okay lah, tak apa sebab dia Kristian kan ya. Dan benda tu sangat membosankan, tapi mereka bersungguh-sungguh belajar, dia punya description. Dan apabila Yahudi dan Kristian nak masukkan teknologi printing ke Daulah Osmaniyah, Daulah Osmaniyah reject. Alasannya yang diberikan, yang disebutkan dalam catatan sejarah yang banyak ialah sebab printing haram. Nak menggambarkan jumutnya fiqh Daulah Osmaniyah mengharamkan aktiviti mencetak. Dan yang keduanya, bahan-bahan hasil kajian ulama'-ulama' Daulah Osmaniyah tidak berbaloi untuk dicetak. Kata orang Itali itu, ia tidak begitu. Saya memerhatikan apakah respon-respon yang mereka berikan. Respon yang mereka berikan ialah di Istanbul sahaja ada 90,000 orang kerjanya penyalin buku. Zaman tu tak ada photostat, tak ada printing kan. So, Ustaz, nak beli aku terima nikahnya satu? Okey, bulan depan datang Sebab nak kena salin satu-satu tu, manually. Ada 90,000 orang buat kerja tu. Dan 90,000 orang buat kerja ni, itulah sumber pendapatan mereka. So, kalau masuk industri printing, pengangguran mengejut akan berlaku ke atas 90,000 orang. Maka kemasukan printing itu berlaku secara gradual. Memberi ruang kepada orang-orang yang kerja salin buku ni cari kerja lain ataupun adapt masuk dalam industri yang lebih kurang sama. Jadi maknanya bila kita baca, itu bukan sultan, itu bukan atas-atas, itu cerita orang dekat bawah. Ya, kita baca catatan, ada pengembara Eropah kata anak-anak orang Islam Daulah Osmaniyah lebih wangi daripada anak-anak kita. Dan mereka tak tahu kenapa. Mereka kaji, mereka describe, akhirnya mereka nampak perempuan-perempuan Daulah Osmaniyah ni bawa stroller. Ada stroller 17th century, 1600 something. Dan stroller mereka kat bawah tu ada mangkuk. So anak-anak yang dibawa ni, bila mereka kencing berak mereka tu jatuh dalam mangkuk kat bawah tu. Bersih, poinnya bersih. Sebab itu anak-anak orang Islam lebih wangi daripada anak-anak kita. Jadi itu social history. Sejarah permulaan sabun, sejarah Suraya Faruqi menulis sebuah buku tentang animals around Ottoman Empire. Haiwan-haiwan dalam zaman Daulah Osmaniyah. Apakah sejarah lembu di zaman Daulah Osmaniyah? Lembu, kucing, anjing, haiwan peliharaan mereka siapa, kucing, di mana kedudukan kucing dalam sejarah Daulah Osmaniyah, fakta-fakta semua ada. Tapi bila kita tak perhatikan benda itu, kita fokus kepada, macam saya Sogawi kata, sultan-sultan saja dan sebagainya, sejarah membosankan dan kita tak mendapat jis untuk gambarkan macam mana realiti kehidupan pada satu-satu masa. Hatta di zaman Nabi SAW, soalan popular yang selalu orang tanya saya lah, Rasulullah kerja apa ya hari-hari? Sahabat-sahabat semua, dia orang kerja apa? Dia orang pakai baju macam mana? Macam mana dia orang bergerak di sana sini? Masjid Nabi tu rupanya macam mana? Pintu dia macam mana? Dindingnya macam mana? Orang nak tanya soalan tu. Dan kita tak tahu sangat maklumat. Fakta ada tapi tak baca. Ya, itu point dia. Okey, last ini, kedua last. Fokus kepada membina kaitan sejarah dengan semasa. Okey, itu sama dengan atas lah. Maknanya bila kaji sejarah, kena lihat apa kaitannya dengan keadaan sekarang. Mesti dikaitkan. Ya. Kemudian paksi sejarah yang jelas antara Islam dan Muslim. Sejarah ni sejarah Islam ke sejarah Muslim? Ya. Kalau sejarah Islam, kita mengkaji tentang sejarah bagaimanakah teks
ya, berkembang. Ya, bagaimana teks dihuraikan, maksud dia meta Islam. Tak tahulah, something macam itulah ya. Islam sebagaimana yang sepatutnya, the manual, the textual Islam. Tapi sejarah yang kita baca, kita sebut tadi tu, Abbasiyah, Bani Umayyah, zaman Daulah Osmaniyah, itu bukan sejarah Islam, itu sejarah Muslim. Bila sejarah Muslim, it means that the history run by human being. So ada yang betul, ada yang salah. Kita tidak boleh mengkuduskan sejarah Islam dan kita membayangkan semuanya seperti air pancut Andalusia, Granada. Tidak. Tetapi dalam sejarah tu ada salah laku, ada penyelewengan, ada yang betul, ada yang salah, kena objektif. So kena bezakan antara Islam dan Muslim. Baik. Kitaran jahiliah ialah poin yang terakhir. Minta maaf tuan-tuan ya, lepas tu berehatlah. Makanlah apa yang patut, ya. Baik, yang terakhirnya pada topik sejarah ini ialah kitaran Islam jahiliah. Hadis yang dipaparkan di hadapan Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam satu hadis perbualan dengan Huzaifah, ya, radhiyallahu anhu. Huzaifah mengatakan bahawa orang biasanya bila jumpa dengan Nabi SAW, mereka akan bertanya tentang kebaikan. Berbeza dengan aku, sebab bila aku jumpa dengan Nabi SAW, aku akan bertanya tentang kejahatan, kerana aku takut terjebak dalam kejahatan tersebut. Baik, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah, ya, selepas kejahatan ini, kalau dulu jahiliah hanya kejahatan, kami telah masuk ke dalam kebaikan dengan utusnya engkau. Tapi selepas zaman engkau ini, apakah ada lagi kejahatan selepas ini? Rasulullah SAW kata, ada. Apakah selepas kejahatan itu ada semula kebaikan? Ada. Tetapi padanya ada dakhan, ya, ada asap. Ya, ada asap yang akan meliputi kebaikan selepas kejahatan yang terjadi itu tadi. Jadi bila ditanya begitu, baginda SAW, Huzaifah tanya, apakah yang dimaksudkan dengan asap tersebut? Jadi kata Nabi SAW, kaum, ya, yang mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku, engkau kenal mereka dan engkau membantah mereka. Dan Huzaifah tanya lagi, apakah selepas itu ada lagi kebaikan daripada kejahatan? Kata Nabi, apakah selepas kebaikan itu ada lagi semula kejahatan? Kata Nabi SAW, akan ada lagi jahat balik. Ya, sekali lagi, dan kejahatan pada masa itu ialah du'atun ala abwabi jahannam. Ramai orang yang memanggil-manggil kamu ke neraka jahannam. Sekira engkau menyahut seruan mereka, maka tercampaklah ke neraka jahannam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa wujudnya satu yang dinamakan sebagai kitaran, ya, Islam jahiliah, kebaikan kejahatan, kebaikan kejahatan, kebaikan kejahatan. Jadi kebaikan dan kejahatan ini menunjukkan bahawa sejarah kita ini berkait rapat dengan soal iltizam kita dengan agama. Okey, kita iltizam dengan agama, sejarah kita bagus. Kita cuai dengan agama, sejarah kita akan menurun. Ketika mana pegangan agama kita menurun, pada masa itu Nabi SAW dah tak ada, tetapi yang mengajak manusia untuk kembali kepada kehidupan beragama adalah golongan yang berjuang dalam kerangka yang dinamakan sebagai islah dan tajdid. Ya, islah dan tajdid. Apa dia islah dan tajdid ni? Saya bagi tahu pada seorang yang duduk kat ujung sana, tolong belikan saya, ya, teh tarik 2 bungkus, lepas tu kuih lapis RM2, ya, kuih tepung talam RM2, seri muka RM2. Ya, nasi lemak 5, 3 nasi lemak telur mata, 2 nasi lemak lauk kerang, katalah contohnya. Bagi tahu kat orang sebelah, 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 bagi tahu kat orang sebelah. Sampai kat belakang tu, cek balik. Bagaimanakah mesejnya sampai ke ujung sana? Mungkin kerang dah jadi sotong. Seri muka tepung talam dah terbalik. Seri muka dengan tepung talam. Teh tarik jadi teh apalah semua. Baru 40 orang, baru 30 orang. Mesejnya sudah caca merba. Itu nature yang berlaku. Tetapi Islam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Islam. Dan kamilah yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam ini terjaga. Walaupun manusianya deviated, nanti dia betul balik. Deviated, betul balik. Deviated, betul balik.
Itulah peranan para pendakwah. Lalu Nabi SAW sebut dalam hadis ini, sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan mengutuskan untuk umat ini pada pangkal setiap 100 tahun golongan yang akan memperbaharui agama mereka. 100 tahun bukan technical, digital 100 tahun, tapi estimate generation. Maknanya plus minus lebih kurang every sekitar satu generasi umat akan celaru. Dan bila celaru, Allah berjanji akan ada pihak yang mengajak mereka kembali kepada Islam. So kita jumpalah nama-nama tu yang macam-macam. Nama-nama itu mungkin membawa idea yang kontradik antara seorang dengan seorang. Katalah Ibn Taymiyah dengan Imam Ghazali. Berbeza mereka. Orang yang minat Imam Ghazali akan maki Ibn Taymiyah. Sekarang ni lah. Peminat Ibn Taymiyah anti Ghazali. Nak jumpa orang yang minat Ghazali dengan Ibn Taymiyah tak banyak. Apatah lagi Imam Ghazali versus Muhammad bin Abdul Wahab. Astaghfirullahalazim. Itulah kepala sesat tu, Wahabi tu. Ya. Siapa yang setuju dengan Muhammad bin Wahab, bagi amaran, hati-hati dengan Ghazali, sesat. Peminat kitab Ihya Imam Ghazali pula, hati-hati dengan Muhammad bin Wahab. Ni sesat ni, Wahabi ni. Padahal bila diletakkan mereka dalam konteks sejarah, mereka yang kontradik pada kita hari ni, yang ngada-ngada ni, mereka di zaman mereka melakukan kerja yang sama. Kerja mereka ialah tajdid, mengajak manusia kembali pada beragama. Ada satu masa orang berlebih-lebih fiqahnya, maka mereka perlu ditasawufkan. Ghazali. Ada masanya orang begitu teruk sangat mistisismnya, maka mereka perlu dipanggil kepada as-solah. Tapi bila dibawa ke tahun 2014, dua-dua ni kontradik. Seolah-olahnya macam yang ini merestui bid'ah, yang ini anti bid'ah. Yang ini membid'ahkan semua orang, yang ini semua benda tidak bid'ah. Maka jadi caca meba celaru. Padahal dalam sejarah, semua mereka itu adalah insan terpuji yang berperanan di zaman mereka masing-masing. Kenapa kita berpolemik? Kenapa kita bergaduh? Ghazali sesat, Wahabi sesat, ini sesat. Simple je. Malah. Buku tak baca, ilmu tak cari, cakap banyak. Oh, tu mula nak marah tu. Lapar ni tengah hari kan ya. Itulah puncanya. Ya, jadi akhirnya jadi huru-hara macam-macam. Tapi kalau kita baca semua tu, kita dapat bersederhana. Bila saya membela Muhammad bin Wahab, Ustaz Azizah Wahabi, macam mana boleh kata saya Wahabi? Tak ada satu buku saya pun saya quote pendapat Wahabi. Tapi saya tak boleh terima orang fitnah Wahabi sebab dia insult logik saya. Dia insult sebab fakta sejarah cakap lain. Tapi awak paksa saya untuk terima siapa yang lepas semayang wirid seorang-seorang? Wahabi. Saya rasa itu satu kegilaan. Dan orang-orang gila ni dia tak datang seminar macam ni lah. So saya tak kisah. Saya rasa tak ada orang yang macam tu kat depan ni kan ya. Baik. Jadi bila adanya islah tajdid, maknanya sejarah Islam sangat dinamik. Ya, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. So kita sekarang ni berada di keadaan turun ke naik ke? Kita yakin dengan membaca sejarah bahawa kalau kita sekarang berada dalam kebaikan, jangan leka dengan comfort zone. Generasi anak kita mungkin celaru. Kalau sekarang ni generasi celaru, jangan putus asa. Kebaikan akan datang semula. Dan sejarah membuktikan repetition tersebut. Maka dia menjadikan orang Islam sentiasa conscious di sepanjang zaman. Itu yang sepatutnya. Dan itu yang Syekh Qaradawi mahukan. Okey. Bahagian sejarah yang terakhir, kata tadi yang tu terakhir, ini terakhir. Ya? Yang terakhirnya, Syekh Qaradawi juga mengingatkan kepada kita bila kita baca sejarah, bukan semua benda dalam kitab sejarah itu betul. Dan kita tidak boleh mengambil sikap, oh asalkan ada dalam buku, betul lah ke lah tu. Na'udzubillah, itulah sikap yang beracun. Tinggalkan. Antara buku sejarah yang paling penting ya, ialah buku sejarah yang dikarang oleh seorang yang sangat hebat, iaitulah Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang kitab sejarahnya dikenali sebagai Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, ataupun kadang-kadang disebut Tarikh Al-Umam wal Muluk, ataupun juga lebih dikenali sebagai Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari lah sumber utama apa yang kita tahu tentang sejarah generasi Islam yang awal. Yang peperangan-peperangan di zaman para sahabat Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, zaman Muawiyah dan seterusnya,
apa yang berlaku dalam kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah semua tu, kebanyakannya kita tahu melalui Tarikh At-Tabari. Imam At-Tabari ni adalah seorang yang sangat luar biasa, ilmunya sangat banyak. Dia tulis kitab tafsir, tafsirnya saja dah dekat sedepa. Kalau nak dimasukkan pula apa yang dia tahu tentang sejarah dalam tafsirnya, terlalu besar buku, maka diasingkan. Macam Imam Bukhari ya, tulis Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari juga ada kitab tarikh, Tarikh Kabir, Tarikh Saghir oleh Imam Tabari, diasingkan riwayat-riwayat sejarah supaya tidak berat sangat, besar sangat. Jadi Imam Tabari ni knowledge dia sangat luas. Dalam buku ni Imam At-Tabari memasukkan semua riwayat yang sampai kepada dia tanpa mengira riwayat tu betul ataupun salah. Salah ke perbuatan Imam Tabari ni? Ibnu Khaldun, tuan-tuan, tidak. Ya, salah ya. Oh, cepat jawab tu ya. Ibnu Khaldun pening kepala tu, pening kepala. Betul ke tak betul ni? Ibnu Khaldun kata salah. Perbuatan Imam Tabari itu perbuatan yang salah. Salah macam mana? Imam At-Tabari tidak berperanan sebagai seorang sejarawan. Sebab dia hanya bertindak mengumpul, tetapi tidak mensintesisnya, tidak menganalisanya, kata Ibnu Khaldun. Tetapi dari sisi pandang yang lain, Imam Tabari melakukan ini atas sebab yang juga penting. Kenapa Imam Tabari buat begitu? Asasnya ialah supaya bila satu-satu peristiwa direkodkan, katalah majlis tahkim, Muawiyah hantar wakil, Ali pun hantar wakil, bincang apa penyelesaian kepada seteru yang berlaku antara dua pihak. Majlis tahkim berdasarkan Tarikh Tabari, kita dapat perspektif ahli sunnah, kita dapat perspektif Syiah, kita dapat perspektif pelbagai pihak yang berkepentingan terhadap majlis tahkim. Yang betulnya yang mana? Bukan tugas aku untuk menjelaskan pada kamu mana satu riwayat yang betul. Tapi semua riwayat dalam Tarikh Tabari aku sertakan sanadnya. Sila study sanad itu dan pilih riwayat yang betul. Malangnya Tarikh At-Tabari yang dikarang oleh Imam Tabari yang muktabar ini telah disalah anggap sehingga ramai yang beranggapan, saya rephrase balik, sehingga ada yang beranggapan, ramai itu takut exaggerate lah, ada yang beranggapan apa sahaja dalam Tarikh Tabari, sebab Tarikh Tabari dikarang oleh ulama besar, maka yang dalam kitab ni betul belaka. Bila betul belaka, dia nak pilih riwayat, dia nak pilih riwayat yang mana? Maka orang akan pilih riwayat yang lengkap. Riwayat lengkap. Riwayat lengkapnya apa? Wakil ni datang, lepas tu bincang-bincang, lepas tu Saidina Ali telah dilucutkan jawatan atas perjuangan sama, tiba-tiba wakil Muawiyah tak setuju pula lucutkan jawatan. So, Ali dah tak ada jawatan khalifah, Muawiyah ada jawatan khalifah. Lalu tak selesailah, terus berbalah perbahasan ni berlaku. Sangat dramatik, sedap baca. Boleh masuk dalam buku silibus sekolah-sekolah agama Johor petang-petang tu, sekolah saya, sekolah tuan-tuan dan perempuan, masuklah silibus tu. Fikir pula, teruknya sahabat-sahabat Nabi ni boleh tipu-tipu pula sama-sama mereka, perang-perang sama-sama mereka, serang-serang sama mereka. Kenapa jadi begitu? Ada rujukan. Buku agama saya cakap, ustaz takkanlah ustaz sekolah dekat Muar tu tipu pula. Ustaz tu tak tipu, dia cerita je apa yang dalam buku tu. Buku tu datang dari mana? Buku tu rujuk daripada buku ni. Buku ni rujuk mana? Buku ni rujuk daripada Imam Tarikh Tabari. Dia rujuk Tarikh Tabari, dia bukan pilih riwayat yang betul, dia pilih riwayat yang lengkap. Sebab riwayat yang betul tak lengkap. Riwayat yang betul tidak dramatik. Riwayat yang betulnya, wakil Muawiyah datang, wakil Ali datang, bincang macam mana nak selesaikan masalah, dan akhirnya mereka sama-sama mengambil keputusan. Benda ini bukan di tangan kita yang nak menyelesaikannya. Kejadian yang berlaku di Daumatul Jandal, ya, dekat Jordan sekarang ni. Sebaliknya, kita pulangkan balik isu ni kepada Syura Muslimin. Majlis tahkim ialah satu peristiwa yang tidak relevan dalam catatan yang sahih. Catatan yang mensensasikannya, catatan yang mengkhianati para sahabat, catatan yang menggambarkan sahabat-sahabat Nabi ni khianat-khianat sesama mereka, diriwayatkan. Kaji semua. Mesti diriwayatkan oleh salah seorang daripada 4-5 orang perawi ni. Perawinya ramai, tapi 4-5 orang ni konsisten. Kutuk Muawiyah, mesti riwayat orang ni. Kutuk Aisyah, mesti riwayat orang ni. Kutuk Umar, mesti riwayat orang ni. Siapakah orang-orang ni? Hisham bin Sa'ib Al-Kalbi, Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, dan adalah beberapa nama lain. Semuanya itu adalah Syiah.
very unlikely coincidence. Semua riwayat yang hentam sahabat, puak-puak yang ni yang buat. Maka Syekh Yusuf Qaradawi ingatkan, bila baca buku-buku sejarah macam ni, bukan semua yang ada dalam buku ni betul. Sebaliknya kita perlu mengambilnya dengan ilmu. Mana kita nak tahu? Itulah saya sebut semalam. Yang saya sebut semalam apa dia? Bila baca buku, sila baca. Cik, buat macam murid sekolah. Minta maaf tuan-tuan puan ya. Sila baca murid. Baca apa? Kan ya? Baca mukadimah. Baca pendahuluan. Dalam pendahuluan Imam Tawari dah sebut dah. Dalam kitabku ini engkau akan bertemu dengan riwayat yang bercanggah satu sama lain. Maka kajilah sanadnya untuk mengetahui mana yang benar dengan mana yang tidak benar. Kenapa tak baca? Tak tahulah. Kan? Maka Imam Tabari kata, Syekh Qaradawi kata, hati-hati masa baca buku sejarah. Kalau orang merujuk kitab ini pun, Syekh Qaradawi remind supaya kena ada metod, apatah lagi menulis buku bertemakan sejarah tanpa metod. Main ambil sahaja. Saya haraplah paling kurang pun saya adalah 89 orang, 90 orang kawan-kawan yang boleh faham kenapa kritikan keras dibuat terhadap novel-novel sejarah Islam tahun lepas. Betapa berbisanya perbuatan tersebut. Dengan jumlah buku yang mencecah jualan RM1 juta lebih dalam pasaran, berapa banyak kecelaruan fakta sejarah dengan sengaja disebarkan. Bila saya tegur, bukan saya lah, bila kami tegur, sebab saya buat bersama dengan jabatan, bila kami tegur, respon yang datang, apa dia? Di Facebook dan juga di blog, kitab sejarah juga ada fakta-fakta yang salah. Kitab yang memang kitab sejarah pun ada fakta yang salah. Maka tidak menjadi isu sangat kalau buku saya pun ada fakta yang salah. Maka para penulis novel sejarah Islam, tulislah walaupun fakta salah sebab ia tidak menjejaskan akidah. Dan para pembaca, bacalah sebab membaca fakta yang salah itu tidak menjejaskan akidah. Bagi saya ini bukan statement orang kampung. Ini bukan statement orang niat baik nak dakwah, tapi adalah statement yang poisonous, yang merosakkan keilmuan Islam. Ya. Kalau misalnya kata, saya rasa bila kita baca benda-benda macam ni, pengajaran yang kita dapat sebelum kita makan tengah hari ni, ya, hasil daripada seminar ni, tuan-tuan dan puan-puan mesti menjadi orang yang cemburu terhadap Islam, terutamanya pada sistem ilmu dia. Orang buat, bukan saya kata orang buat salah macam mana ke apa ke, cerita lain. Tapi kalau kesalahannya adalah bersifat mengkucak-kacirkan ilmu, yakni merosakkan sekolah, kita mesti bangkit untuk bersuara. Ya, kita mesti bangkit untuk bersuara. Jangan benarkan orang mengkucak-kacirkan. Misalnya kata tentang fenomena yang ada pada masa ini, dengan penuh rasa hormat dan takzim saya, ramai di kalangan para alim ulama, tok-tok guru yang berada dalam circle, berzanji, marhaban, berselawat perdana, semua benda ni, saya tidak ada isu peribadi. Tetapi saya ada masalah. Sama ada dengan mereka atau dengan anak murid mereka, saya pun tak pasti. Sebab mungkin mereka tak macam tu, anak murid mereka yang biol. Oh, tu mula dah kasar bahasa tu. Tok guru ni cakap dalam ceramah, sebut satu hadis, kita tak pernah dengar pun. Apa benda hadis tak pernah dengar pun? Anak murid dia kata, dia keturunan Nabi. Mungkin Nabi SAW ada sebut hadis yang khusus untuk keluarganya saja yang kita tak tahu. Ini saya marah. Ini adalah statement yang menghancurkan seluruh sistem Islam. 10 tahun akan datang lagi, anda tak akan tahu mana Islam yang benar, mana Islam Dajjal. Boleh pula main macam tu. Oh, mungkin Nabi SAW ada bahagikan. Benda ni je. Saya kalau setakat Rasulullah SAW menyampaikan hadis tertentu kepada jin saja, saya boleh terima lagi. Masa saya belajar kat Jordan dulu, tok guru kami, guru tafsir, dia ni macam tuan guru Tuan Harundin lah, banyak mengubat-ngubat orang sakit ni kan. So dia cerita pada kami dalam kelas perbualan dia dengan jin yang hidup semenjak daripada zaman Nabi SAW. Dia betul ke tak betul ke, saya tak mengambil kira je lah. Bagi saya ini dengar saja. Dan dia kata jin itu membacakan beberapa hadis yang dia tidak pernah dengar.
iaitu dakwah yang berlaku di antara Nabi SAW dengan kaum jin yang dia juga ada bersama pada masa tersebut. Saya dengar je lah. Yang tu saya boleh terima lagi. Gaya okey lah, boleh dengar lagi. Tapi kalau Tok Guru cakap benda salah, kita tanya, bukan kita, salah tu hadis palsu tu. Kita tak kata itu, kita kata, betul ke hadis tu tak pernah dengar pun? Mungkin ada kan, tak dengar. Tapi anak muridnya jawab, oh, dia keluarga Nabi, para Habib, para Said. Mungkin Nabi SAW ada bagi tahu pada mereka hadis yang tak ada dalam pengetahuan kita. Oh, ini hancur. Pada saya ini rosak. Ya, dan kita sebagai umat Islam kena bertahan. Tapi kalau cakap nanti orang kata Wahabi, katalah. Bukan korang yang bagi anak aku makan. Masalahnya macam tu lah kan ya. Masuk penjara kerana dituduh Wahabi. Oh, alhamdulillah, satu kebanggaan lah ya. Bukan minta pula. Na'udzubillah. Merepek lah sehati saya. Tambah pula pergi kaitkan pula Wahabi dikaitkan dengan terorisme, keganasan, ada pun tentang Usama bin Laden. Ini satanik lah, syaitani. Ya, yang mengadu domba menimbulkan masalah dalam masyarakat. Wal'iyadzabillah. Saya tak boleh terima benda-benda macam ni. Saya tak faham macam mana pihak kepimpinan negara boleh terima benda-benda yang macam ni. Tidak empirical, tidak evidence based, tidak akademik. Nafsu saja. Ya, kerana terlampau benci dengan setengah pihak dan terlampau taksub dengan setengah pihak. Okey. Lapar dibuatnya. Okey ya, tuan-tuan, baru habis 2 ilmu. Petang ni kita belasah 3 ilmu sampai habis. Sikit saja lagi tinggal, insya-Allah. 4 ilmu. Ya Allah, janganlah takutkan saya. Ada 4 ilmu lagi. Tak apa. Sekarang ni pukul 1.07. Okey. Bahasa dan kesusastraan ni pun ada 2 page sahaja. Ya. Bagaimana Nabi Syekh Qaradawi menekankan tentang pentingnya juga kita untuk belajar ilmu bahasa. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu bahasa? Ya, kita boleh tengok yang dalam kertas kerja tersebut, ada dalam handout yang diberikan. Ilmu bahasa dan sastra memimpin pertuturan kita supaya selamat. Supaya kita bertutur dengan bahasa yang betul. Macam tadilah, menggunakan perkataan liberal. Liberal itu asal perkataan maknanya apa? Bagaimanakah kita menggunakannya? Asal usul bahasa ya, satu perkataan. Kemudian kesejahteraan dalam penyampaian. Ya, menggunakan bahasa yang betul, yang orang boleh faham, yang memahamkan masyarakat tentang mesej yang kita nak sampaikan. So use the right word. Dengan juga macam saya sebut tadilah, kalau kita belajar dalam fiqh, ilmu bahasalah yang menjelaskan bila ambil wuduk ilal marafiq itu maksud dia sehingga ke siku ke ataupun termasuk siku. Nak menjawab soalan itu kena balik kepada ilmu bahasa, iaitu ila dalam bahasa Arab memberikan maksud termasuk ke ataupun tidak. Kan, saya pergi ke situ sampai kat sempadan tu je ke ataupun termasuk tempat itu. Lihat bagaimana penggunaannya dalam sastra Arab. Bahasa Arab ni dia macam very digital. Ya, dia precise, dia tepat benda tu. Dan itulah hikmahnya kenapa Quran turun dalam bahasa Arab. So bila kita belajar bahasa, kita dapat menjaga kesejahteraan dalam penyampaian. Kesan yang baik kepada pendengar. Saya minta maaf saya sebut perkataan biol tadi kan ya. Mungkin dia tidak mensejahterakan tuan-tuan dan puan-puan kerana mendengar perkataan tu. Sekali-sekala bahasa-bahasa datuk nenek kita yang kita tinggalkan sebab kita terlebih sopan ni. Ya, sekali-sekala kita pakailah kan. Jangan sampai perkataan-perkataan tu dilupa, macam tengin saya sebut semalam kan. Itu mengiringi ya zaman remaja saya. Orang kamu apa budak-budak tengin ya, main mocun sampai tertembak ke dalam rumah. Ya, dah kena tengin. Sekarang ni tak sebut tengin sebab kena jaga bahasa elok-elok. Pupuslah perkataan tu. Sayang ah. Bukan mencarut pun. Dia adalah reality description kan ya, nak describe reality. Kunci membuka dunia ilmu. Something semalam pun ada tanya ya tentang pentingnya belajar bahasa Arab supaya boleh akses Al-Quran. Ya, saya semester lepas, tahun lepas saya dapat berpeluang sekejap ikut kursus intensive course Turkish Ottoman Language, bahasa Turki Osmaniyah Jawi itu sebulan di Istanbul. Sebab saya punya bidang sejarah Daulah Osmaniyah. Rujukan saya banyaknya tercatat di dalam bahasa Arab dan bahasa Turki Jawi. Dahlah bahasa Turki moden lemah, Turki Jawi pun tak apa nak tahu, macam mana saya nak membuat kajian saya? Maka kena belajar back to basic, belajar balik bahasa.
So alhamdulillah ada peluang pergi ke Istanbul, masuk intensive course, dan dalam intensive course itu saya gembira berjumpa dengan kawan-kawan sejenis saya. Ya. Sejenis dengan saya ni maksud dia geng-geng yang suka baca buku tetapi tidak menganggap mereka itu nerd. Cerita saya buku bangun, tak boleh nak cerita, bangun pagi bangun subuh tu rasa gembira. Wow, it's a new day. Nak pergi kelas, bincang topik ni macam orang gila. Rasa macam ya Allah, malunya dah tua-tua, excited macam ni. Ya, sebab masuk program ni for the first time ever saya dapat attend satu kelas yang semua orang sekepala dengan kami. Ya, sepengalaman saya lah. Seorang daripada Itali, seorang daripada Finland, daripada Jerman, daripada UK 2 orang, daripada Algeria, daripada Morocco, daripada Mesir 3 orang, daripada Indonesia seorang, Pakistan seorang. Ya, seronoklah daripada negara yang pelbagai. Dan yang paling seronoknya ialah belajar bahasa. Ya, belajar bahasa. Pelajar Jerman belakang saya dalam kelas bertutur 8 bahasa. Umur 24-25 tahun. Ya, bertutur dalam. Macam mana nak kaji sejarah kalau tak ada bahasa? Nak access resources, dokumen terjemahan, tak jadi. Kan? Kemudian ada seorang lagi pelajar di sebelah dia, roommate dia belakang saya, pelajar Itali, paling muda, 21 tahun. Fasih bertutur dalam bahasa Arab. Tidak pernah pergi ke negara Arab. Belajar bahasa Arab di Universiti Napoli dekat Itali. Kan? Bolehlah maknanya bersembang-sembang dengan dia, walaupun kami banyak berbahasa Inggeris, tapi boleh belajar bahasa Arab, kan? Kita orang suka segah-segah dia lah kadang-kadang tu. Ya Allah, asyhadu anna Isa Rasulullah, dia kata. Sajalah kita orang, every time you want to convert me, dia kata begitulah kan, ya. Sajalah kita main-main dengan dia. Tapi pelajar-pelajar ni semua aktif belajar bahasa. You cannot be a historian, you cannot be someone who can have a good access to knowledge, melainkan kita ambil kunci dia. Kunci dia ialah bahasa lah. Sejarah Malaysia yang dirakam dalam bahasa apa? Bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Siam, pasti banyak. Tapi semua benda itu tidak diakses. Ya, dekat Belanda ada banyak dokumen, dekat Portugal ada banyak dokumen, dekat Spanyol, ya, dekat Spain ada surat Muawiyah bin Abi Sufyan kepada kerajaan Majapahit, ya, those kind of things. So kita tak boleh nak access benda tu kalau kita tak ada bahasanya. Tambah lagi, tak payahlah bahasa Belanda ke bahasa Portugal, bahasa Melayu pun kalau tak erti baca bahasa Melayu Jawi, bahasa Melayu lama, macam mana nak faham teks yang tok kita sendiri tulis? Kan? So akhirnya kita terputus. Yang kita nampak Malaysia 1957 merdeka. Sebelum tu tak berapa jelas sangatlah. Melaka telah dijajah oleh Portugis 1511, terus lompat. Ya, sampai yang tengah-tengah tu kerajaan Johor lama lah apa semua, ya, yang dekat Kota Tinggi apa semua benda tu dah tenggelam dah kat mana. Ya, kemudian sejarah yang lebih awal lagi kita tak dapat akses sebab masalah bahasa. Ya, dan apabila kita bertutur dalam bahasa, kenapa bahasa penting? Saya tak pasti apa gelarannya. Asmah Haji Omar, profesor ke? Sebab orang lama juga beliau, ya, tokoh bahasa. Ya, Asmah Haji Omar dalam buku dia Setia dan Santun Budi mengatakan bahawa fungsi bahasa ada dua, iaitu representational dan juga ideational. Ya, ideasional dan juga representational. Representational maksud dia fungsi bahasa describe apa yang kita fikir. So dengan bahasa yang betul, dengan menuturkannya secara yang tertib, ia menggambarkan fikiran yang tertib. Orang yang berfikiran tertib akan berbahasa dengan tertib. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, macam mana ya tips menulis buku yang baik? Tak ada tips. Sebab saya tulis tak ada tip pun. Main tulis sajalah. Jadi basically apa yang kita tulis itu ialah apa yang dalam fikiran kita. In order to be a good author, you have to be a good person. At least in terms of bahasa lah. Maknanya itulah bahasa yang dituturkan dalam kepala, yang dikeluarkan pada tulisan. Tak boleh pula hari-hari mencarut tapi tulisan lunak, indah. Tak maunya. Kan kalau dah mencarutlah keluar tu. Kan sebab dia reflection kepada apa yang kita fikir, persepsi kita, dan juga merupakan alat komunikasi. Ramai pelajar sekolah kontak saya selepas fenomena Ahmad Ammar. Ya, sahabat kita yang kembali ke rahmatullah di Turki baru-baru ni. Pelajar-pelajar sekolah kontak saya through email yang mengatakan mereka sangat inspired dan mereka nak sambung belajar. Banyak orang kontak,
tapi saya hanya respon kepada beberapa orang saja. Dan kriteria saya ialah dia punya email. Dia punya, Assalamualaikum Ustaz, saya tanya Ustaz, kat Cina belajar? Ya. Dia tanya, boleh belajar? Macam itulah dia punya ayat kan. BLJR, belajar kan. Pada saya ni tak serius. Ni ngada-ngada. Pergilah main PSP kau kan. Maknanya malas kau nak layan. Tak adalah. Tapi ada seorang pelajar, sama juga Form 4, Form 5. Assalamualaikum Ustaz. Saya membaca tentang Ahmad Ammar melalui artikel Ustaz. Saya rasa sangat tersentuh. Saya fikir saya harus bertindak sesuatu dan saya rasa gini. Cuma masalahnya saya adalah pelajar terbaik ya di sekolah saya dan saya yakin ibu bapa dan sekolah saya mempunyai perancangannya tersendiri tentang saya. Bagaimanakah saya nak meyakinkan ibu bapa saya kalau saya nak menyambung belajar di bidang sejarah? Yang benar Fulan bin Fulan, tingkatan 4, sekolah sekian-sekian. Oh, yang ini boleh kawan. Ya. Ni boleh kawan. Assalamualaikum. Maknanya baru respon. Okey, begini. Yang suka-suka Ustaz, macam mana semua belajar ni. Itu tak payahlah. Ya. Tak tahulah adakah saya bias, tapi saya rasa betul kot insya-Allah. Ya. Pada saya orang ni tak serius. Tambah pula email itik@gmail.com lagi tak layan kan ya. Itulah cerita dia. So, belajar bahasa. Imam Syekh Qadawi kata, ilmu bahasa ilmu yang sangat penting untuk mensejahterakan pemahaman dan penyampaian. Ya, manakala lambangan konteks ideasional, bila kita bertutur dalam bahasa tertentu, pertuturan itu menjelaskan asosiasi kita dengan identiti yang mana. Maka apabila seseorang itu bertutur dengan baik di dalam bahasa Melayu, berarti asosiasi dia dengan kemelayuan dia, kebudayaan Melayu, cara berfikir Melayu itu ada. Saya masih ingat lagi 6-7 tahun lepas saya pergi usrah di sebuah circle yang semuanya bercakap bahasa Inggeris. Ya, English speaking Malay Society in Kuala Lumpur. Kan, maknanya saya pergi usrah dengan mereka. First time ya di salah sebuah bukit yang ada di Lembah Kelang ni lah. Ya, dalam bukit-bukit yang banyak ni. Jadi lepas usrah tu ada salah seorang daripada hadir ni tegur saya. Dia kata, "Ustaz, lebih kurang lah," dia kata, "How long have you were in Ireland?" Lebih kurang begitulah. Saya kata, "It was quite around 11 years." "Oh, I'm very impressed." Saya ingatkan dia kata, "I'm very impressed with your English." Lebih kurang macam tu lah kan ya. "I'm very impressed with your bahasa, you know." Kenapa pula? Saya tanyakan. 11 tahun you living abroad and yet you speak very good Malaysian language. Tak pula lah saya perasan bahasa Melayu saya masih berkualiti kan. Ada orang puji, dia kata sepatutnya dah 11 tahun duduk kat luar negara, mestilah bahasa Melayu saya corrupted. Ya, come down, ya bunyi macam orang Belfast, Northern Ireland kan. Tak ada, cakap Perak ni jugalah kan ya. Sebab jiwanya masih jiwa yang itu kan. So bila kita bertutur dalam bahasa kita akan describe kita ni, associate identity kita dengan siapa. Dan sebab itulah saya rasa sebelum kita kempen belajar bahasa Arab dengan baik, belajar bahasa Inggeris, luluskan dulu bahasa Melayu. Kan? Dan bahasa Melayu menjadi bahasa yang sangat rosak dalam kehidupan pada hari ini. Jadi kita jadi orang Melayu yang tidak reti bahasa Melayu. Ya, makna perkataan pun dah hilang, pengungkapan pun dah tak betul ya. Jadi tak sedap lah, tak sedap. Tak tahulah, imagine 10 years, 10 tahun akan datang kan, 20 tahun akan datang, macam manakah orang Melayu merekodkan kebudayaan, bahasa mereka, ilmu mereka, kalau bahasa mereka caca merba. So, kalau anda bertutur dalam bahasa Inggeris, tutur bahasa Inggeris yang betul. Tutur dalam bahasa Malaysia, tutur bahasa Malaysia yang betul. Belajar bahasa Arab, jangan ami-ami itu saja walaupun fasih. Tapi maknanya bahasa Arab Fusha, bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab yang describe makna sebenar yang dikehendaki daripada ayat itu, mesti ada. Ya, kerana Syekh Qadawi menyenaraikan itu sebagai saranan kepada kita. Ini adalah satu daripada prasyarat ilmu penting bagi seorang para pendakwah. Okey, so bolehlah saya katakan tinggal lagi berapa bahasa, tinggal lagi berapa ilmu? 3. Okey. So 3 lepas Zuhur insya-Allah. Okey, kita berhenti setakat ini. Saya serahkan pada Tuan Musi lah kalau ada maklumat-maklumat. Tak ada ya? Okey, kita bertemu semula sekarang ni pukul 1.20, insya-Allah kita bertemu semula pada pukul 2.30 seperti semalam lah lebih kurangnya. Ada 1-2 soalan berbaki yang saya belum jawab. Tuan-tuan dan puan juga kalau ada soalan segera SMS ke mesej kepada Qayyum ataupun maklumkan kepada saya.
saya nak pergi bangi ambil anak habis tuition. Ya, kita buat sini. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.